Pilihan Raya Negeri Melaka, saya nak mulakan dengan mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang menang di Melaka. Mudah-mudahan amanah di Pikul itu akan disempurnakan dengan sebaiknya. Oh, BN tak ada tepuk. Terima kasih, terima kasih. Baik. SOP ditetapkan oleh MKN, ya, dan itu hanya kemudian diikuti oleh SPR. Jadi ini bagi saya mengikut pengalaman ini banyak mengekang kebebasan. Seperti mana sedia Tan Sri maklum, pilihan raya ini adalah kesempatan orang memberikan pencerahan, penerangan. Ya. Tetapi kalau penerangan tidak dapat disampaikan, selain dari pamflet dan juga tidak dapat bertemu, maka ada kekangannya masalah. Maka oleh demikian, mohon pertimbangan semula merubah peraturan ini supaya informed choice itu sesuai dengan democratic spirit. Dan untuk Sarawak, perkara ini harus disegerakan. Baik, B7 3,000 ini mengenai 030,000 tentang perbelanjaan pengurusan sumber manusia pasca perkhidmatan yang menjadi kontroversi baru-baru ini. Saya tegaskan bahawa ini bukan maksud untuk menyanggah secara peribadi pekan, tetapi saya prinsipnya bagaimana mungkin satu kerajaan dan jemaah menteri dalam keadaan kemelut ekonomi yang parah sekarang boleh dengan mudah meluluskan jumlah wang begitu besar kepada seorang mantan Perdana Menteri. Tuan Sri Pengurusi memandangkan jasa Perdana Menteri yang lalu, boleh tak Ketua Bangkang bersetuju dengan saya supaya Tengku Rahman diberi pampasan 1 bilion sebab bapa kemerdekaan. Tun Razak bapa pembangunan kita bagi 500 juta. Tun Husin On bapa perpaduan cukuplah 300 juta. Tun Mahathir bapa pembangunan moden 22 tahun Perdana Menteri, kita imbuhan bagi 2 bilion. Tun Abdullah 100 juta, Najib 1 juta. Biar negara benggerak pun tak apa, tapi yang pentingnya imbuhan kepada bekas orang berkhidmat ni begitu penting. Setuju atau tidak? Tazin betul, saya faham semangat hutang budi dibawa mati ini, tetapi ini beban kepada negara dan saya percaya kalau ikut pengalaman mengenali tokoh-tokoh seperti almarhum Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, orang-orang ini tak perlukan dana. Mereka berkhidmat kerana kasih kepada negara. Ini berbeza dengan yang lain. Jadi saya percaya walaupun semangat itu ada, kita minta menteri beri penjelasan apa yang berlaku. Memang kita tahu peruntukan undang, berapa yang diperolehi dan mengapa jemaah menteri boleh bersetuju dengan mudah kemudahan-kemudahan diberikan. Jemaah menteri, walaupun jemaah menteri itu sebenarnya besar adalah daripada parti-parti Melayu dan parti Islam. Baik. Berikutnya B6 010,000 tentang Sabah dan Sarawak. Menteri telah memberi penjelasan bahawa kerajaan tidak bermaksud untuk mengemukakan laporan Jawatankuasa Kabinet untuk menyemak pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963. Saya ingin menggesa supaya ini diperbetulkan. Harus lebih telus kerana rakyat harus tahu, bukan saja rakyat Sabah dan Sarawak, tapi rakyat Malaysia. Ada perjanjian MA63 dan tanggungjawab kita adalah bukan sekadar memeterai perjanjian dibuat oleh bapa-bapa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak ketika itu, tetapi juga tanggungjawab generasi kini adalah untuk melaksanakan. B8 030,000 tentang kuasa pendakwaan. Ada kes-kes tertentu, termasuk kes yang melibatkan
mantan Menteri Wilayah Persekutuan. Itu keputusan mahkamah. Tetapi yang kita tidak faham, mengapa peguam negara jarang sekali kes orang curi susu pun kadang dirayu. Kes dadah kecil rayu. Tetapi bila kes melibatkan mantan menteri, tidak. Atau menarik semula rayuan. Jadi apa yang harus dilakukan ialah untuk memastikan peguam negara itu lebih berwibawa dan dilihat profesional, ada integriti, dan kalau dia buat keputusan begitu, dia mesti memberi penjelasan kepada negara. Dia tidak boleh membuat kenyataan kerana kalau begitu tidak ada pertanggungjawaban kepada rakyat. Ya, kalau seorang mantan menteri tak dah rayu pun tarik balik rayuan itu. Ya. Kerana apa? Jabatan peguam negara itu adalah bastion of justice and a guardian of public interest. Ya. Ini must be fiercely guarded. Ya. Jadi oleh demikian saya minta supaya jaminan oleh menteri supaya peguam negara tidak lagi dilihat sebagai tunduk kepada kuasa politik tetapi menjalankan tanggungjawab dengan bebas. Akhir sekali, 050,000 bawah B6 tentang Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Nasional. Saya bangkitkan umpamanya kes Pandora Papers baru-baru ini dan menteri bagi jaminan. Kata menteri Perdana Menteri akan memanggil SPRM Bank Negara, Jabatan Jenayah, Siasatan Jenayah dan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Tetapi tidak ada sebarang maklumat, tidak ada kelihatan kesungguhan baik Bank Negara atau Lembaga Hasil Dalam Negeri atau SPRM dan Jabatan Siasatan Jenayah untuk terus. Mungkin mereka lakukan, tapi kita minta penjelasan dibuat. Dan kerana jabatan-jabatan ini juga ada yang terpalit dengan beberapa tuduhan, termasuk penglibatan keluarga mantan Gubernur Bank Negara dalam kes-kes profil tinggi seperti ini dengan Singapura. Jadi saya minta sekali lagi supaya kes ini, saya tidak mahu kerana ada pekan bangkitkan, dia kata ini tak ada kes dan juga Global Financial Integrity tak ada kaitan. Saya rasa aneh kerana seperti mana yang saya telah sebutkan, Global Financial Integrity Report 2019 tu meletak kategori Malaysia paling tinggi aliran wang haram yang dibawa keluar, iaitu 33.7 bilion dolar Amerika, lebih daripada 130 bilion ringgit. Kalau 130 bilion ringgit wang haram aliran dibawa keluar, dianggap ringan masalah malapetaka daripada negara ini. Jadi kita kena ingat, selain itu, selain GFI dan kita sudah bangkitkan juga tentang kenyataan yang diberi kerjasama oleh World Bank, IMF, UN dan OECD. Ya. Dan ini bukan perkara baru, saya rumuskan bahawa terlalu lama laporan-laporan ini, pendedahan ini dibuat, tetapi paling lembab tindakan oleh agensi-agensi terlibat dalam negara kita. Ya. 2014 Luxembourg Leaks, 2015 Swiss Leaks, murky cash sheltered by bank secrecy. Ya. 2016 The Panama Papers, rogue offshore finance industry. 2017 Paradise Papers, secrets of global elite. Ya. Dan 2021 Pandora Papers. Saya sebut sini tentang global elite, seperti mana juga elit politik dalam negara. Janganlah agensi ini menjadi perkakas bersekongkol dengan elit penguasa, sama ada politik atau bisnes, yang mengaut puluhan bilion ringgit tapi tak berani ada siasatan. Jadi saya minta penjelasan yang lebih teliti, selain daripada jaminan menteri bahawa Perdana Menteri akan memanggil, memberitahu mereka supaya siasatan harus telus dan disegerakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang.